ada kes-kes majikan menindas pekerja, dan apabila pekerja minta balik untuk dibayar dan sebagainya, majikan membuat laporan kepada pihak berkuasa mengatakan mereka ni semua tidak sah, tolong ambil mereka. Ada kes begitu. Jadi pihak berkuasa tidak harus menjadi alat untuk menindas bagi pihak majikan tu. Kita pernah dengar macam-macam berita di mana pekerja telah ditindas, jadi mereka pun membuat protes dan sebagainya. Apa yang kita dapat? Kita lihat masyarakat tak tahu cerita sebenar dan mereka kata, oh, mereka ni datang sini, lepas tu lebih-lebih pula buat protes, buat kacau, buat kecoh. Tapi hakikatnya kenapa mereka protes? Sebab mereka dah bekerja hari-hari tetapi tidak dibayar. Of course, siapa yang tak marah kalau kerja tapi tidak dibayar? So, situasi ni selalu ni kita tak tahu kenapa, dan dengar serbuan dan kita tengok dalam berita seolah-olah kita membuat cleaning up, membersihkan ops, membersihkan pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Dan kita gunakan perkataan apa? Parti. Pendatang asing tanpa izin. Ya, sudah tentu ada ada kes-kes yang melibatkan tindak tanduk pihak berkuasa juga, sebab especially dalam keadaan bila kita membuat serbuan terhadap migrants, ya. Kalau kita lihat bila buat serbuan, katalah ada aduan tentang wujudnya komuniti migran ataupun beberapa migran yang tinggal di sesuatu tempat tu. Serbuan tu dibuat seolah-olah kesemua yang tinggal di situ adalah bersalah, kita tangkap dulu, kemudian baru kita buat verification. Proses itu sangat tidak adil, dan especially dalam keadaan COVID dan sebagainya, kita campurkan semua dan masukkan dan mengambil hampir 2 minggu untuk mengenal pasti sama ada orang itu datang secara sah atau tidak. Benda ni agak satu perkara yang agak lumrah lah dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang migrant worker, kita akan selalu dengar, you just have to interview any migrant workers yang bekerja dekat mana-mana kilang ke apa. Hari-hari mereka akan menghadapi ancaman daripada pihak polis, yang mungkin nak minta RM10, RM20, RM30, dan mereka juga tahu tentang hari yang mereka akan dapat gaji. So kalau lebih cash dalam wallet tu, kemungkinan lebih duit tu akan diambil oleh orang-orang yang tunggu di tengah jalan sebelum mereka balik ke hostel dan sebagainya. So it's a daily affair. Tapi apa yang boleh dilakukan oleh pihak worker tu, ya? Contohnya kalau dia buat report, kemungkinan dia pula yang akan kena tahan. Sebab pihak polis akan kata, oh saya nak check dulu awak ni betul ke tak, awak ni sah ke tak. Dan pihak polis dalam bawah akta immigration pun boleh tahan seseorang tu sampai 2 minggu. Sedangkan kita sebenarnya penahanan 2 minggu tu adalah satu kuasa yang diberi pada zaman-zaman yang kita sebelum ada komputer untuk verify sama ada orang tu betul-betul mempunyai pasport, is the proper passport holder. Sekarang ni kita boleh secara automatik tengok ada nombor, boleh key in dan dapat tahu pada waktu itu juga sama ada orang tu adalah sah atau tidak. Tetapi pihak polis masih menggunakan 2 minggu tu untuk memegang ataupun simpan seseorang tu. So sudah tentu migrant worker tu akan dalam keadaan serba salah. Kalau saya tak bagi, saya terpaksa berada dalam detention 2 minggu. Baik saya jangan report. Kalau saya report lagi masalah. Apa yang kita lihat ialah sikap membenci orang asing ni, ini bukan satu benda yang baru. Perkara ni dalam mana-mana negara pun ada. Okey. Kataan konsep tu ialah xenophobia. You might have heard of the word xenophobic tendency. So negara lain pun ada, kalau orang tu orang asing, there are resentment ataupun kemarahan, kebencian, dan kebencian tu ada banyak level. So kemungkinan dia prejudice sebab orang tu datang, terutamanya migrant workers, dia datang mengambil kerja dia. Itu
anggapan begitu. Maknanya sebab ekonomi dah teruk, mereka merasakan kami tak dapat kerja kerana orang asing telah ambil kerja kami. Satu, kebencian. Keduanya adalah kemungkinan kerana mereka merasakan mereka lebih migran ni adalah prejudis terhadap komuniti migran kerana mereka ni dianggap satu status yang lebih rendah kononnya. Ataupun sebab bila dia tak dapat bahasa dengan kita, maka mereka dianggap bodoh ataupun tak faham, padahal ini isu komunikasi. Dalam Akta Immigration, kita kena lihat dia tak ada kategori apa perbezaan seorang yang datang secara tidak sah dengan sengaja, seorang yang jadi mangsa trafficking ataupun penyelundupan. Bila dia tak ada perbezaan, bila seseorang tu ditangkap oleh pihak berkuasa, dia hanya lihat atas dokumentasi yang sedia ada. Maknanya saya lihat pasport, pasport kamu dah expire. Therefore, automatically you are seen as illegal. Sepatutnya perlu ada penyiasatan dan persoalan yang lebih detail sebab kita dah ada Akta Trafficking, Anti-Trafficking in Persons and Smuggling Act. Okay? Dan kalau kita lihat, sudah tentu seseorang yang traffic ni semestinya pasport dia pun tak betul. Jadi adakah mangsa trafficking ni juga dianggap sebagai seorang illegal immigrant? We need to know the difference. So buat setakat ni pihak under the Immigration Act tidak ada perbezaan.